Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidar wa ni'am. Dan ada penghujung. Tambah banyak. Saya terlupa ada satu permintaan. Katanya sebelum kuliah diminta membaca Al-Fatihah pada menantu kepada muslimat kita, namanya kalau tidak silap Mama Isyak yang tinggal baru-baru ini. Jadi kita minta kepada muslimat membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada penghujung, maka sebenarnya aku hendak sebutkan padanya akan beberapa usul. Ada penghujung, hujung dengan arti kata seseorang itu merasa hayrat akan dirinya ataupun merasa kagum akan dirinya. Bahasa Melayu kita rajin kata takjub, daripada Arab hujung, maknanya dia merasa takjub dengan amalan yang dia ada. Maka sesiapa yang melakukan amal ibadat, maka bila dia melakukan amal ibadat, dia merasakan bahawa dirinya lebih baik pada orang. Kalau dia baca Al-Quran banyak, dia kata dia lah yang paling baik. Sembahyang banyak, begitulah. Kalau dia ada ilmu, dia kata dia lah paling alim. Maka ini semua merosakkan amal. Kerana sesungguhnya tidak ada yang alim, tidak ada yang baik, tidak ada yang hebat kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu wajib menghilangkan sifat ujub agar amal ibadatnya diterima oleh Allah. Dan kalau ada sifat ujub dalam hatinya, boleh menyebabkan amal ibadatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Maka ramailah ahli ibadat yang berada di atas dunia dengan melakukan amal ibadat, tetapi di negeri akhirat tidak ada apa-apa bahagia. Mana ibadat sunatnya, mana ibadat puasanya, puasa sunat, baca Quran, tidak ada bahagia, tidak ada pahala. Kenapa tidak ada pahala? Kerana di dalam amal ibadatnya ada ujub. Dan ujub ini biasanya penyakit orang-orang saleh. Kalau tak buat amal ibadat banyak, nak rasa ujub macam mana? Maka bila kita buat amal yang soleh, banyak amal soleh, mulalah terkena dalam hati kita satu penyakit. Penyakit yang merasakan kita ini lebih baik daripada orang. Walaupun perasaan itu orang lain tak tahu, kita seorang saja, kita dengan Allah saja. Tapi dari segi hukum dengan Allah, ia tetap dikira orang itu ada penyakit ujub. Maka dia umpama dia bangun sembahyang malam, maka selepas daripada dia bangun sembahyang malam, dia datang rasa bahawa ataupun dia berpegang bahawa dalam kampung ini dialah yang paling baik. Kerana rasanya dialah yang paling banyak sembahyang malam. Maka jaga-jaga nanti kita masuk bulan Ramadan, belum-belum buat amal ibadat. Dan biasanya bulan Ramadan lebih kuat ibadat, lebih banyak ibadat pada bulan yang lain. Dan orang lain pun buat banyak ibadat, tapi dalam orang lain buat banyak ibadat, kita berasa kita lebih banyak pada orang. Kita lebih hebat daripada orang lain, maka ini membawa penyakit ujub yang menyebabkan terbatal amalnya. Maka rugilah seseorang itu yang habiskan masa beribadat tetapi tidak dapat apa-apa. Kalau dia sembahyang sahaja, dia dapat letih dan lengah sahaja. Kalau dia bangun malam tahajud, dia dapat letih dan juga mengantuk. Kalau dia berpuasa, dia dapat lapar dan dahaga sahaja. Itu saja yang dia dapat. Dia tidak ada bahagia di sisi Allah Subhanahu
Maka kata pengarang kitab kita ini, hendaklah seorang itu menjauhi sifat ujub. Kerana di sini ada beberapa asasnya, sebab-sebabnya. Maka yang pertama, bahawasanya perbuatan hamba sebenarnya ada baginya harga, tak kala jatuh daripada Allah Ta'ala, yakni amalan mereka itu, amalan seorang hamba itu ada pandangan di sisi Allah, ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Bila mana dia melakukan amal ibadat dalam keadaan jika ada ia pada Allah Ta'ala redanya dan kabulnya, jika Allah Ta'ala terima dia. Jadi kalau dia melakukan amal ibadat, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala redha kepada dia, maka amal ibadat itu akan dikira oleh Allah. Allah Ta'ala akan memandang amal ibadat tadi. Di dalam kitab Tajul Arus menyatakan bahawa sesiapa yang melakukan amal tetapi amalnya itu tidak dapat meninggalkan maksiat, maka sebenarnya amalnya itu sudah tidak dipandang oleh Allah. Kalau orang itu melakukan amal, maka amalnya itu, dia sudah sembahyang, sudah baca doa, sudah berzikir dan umpamanya, tetapi amalnya itu tidak mampu meninggalkan maksiat, sebenarnya amalnya sudah tidak dipandang oleh Allah. Inilah yang kita takut. Kadang-kadang kita sudah sembahyang, baca Quran, hadir majlis ilmu, kita tak boleh jaga lidah. Dan ataupun boleh jaga lidah, tak boleh jaga mata. Boleh jaga mata, tak boleh jaga telinga. Ataupun pergi di tempat-tempat yang maksiat dan sebagainya. Maka kata Ibnu Athaillah itu menunjukkan bahawa orang itu amalnya tidak dipandang oleh Allah. Kalau amal tidak dipandang oleh Allah, bermakna amalnya tidak diterima. Tapi kalau amalnya diterima, maka ia akan memberi kesan dalam kehidupan amalnya, akhlaknya, ibadatnya, imannya. Maka demikianlah dikatakan kepada kita, amal ibadat tadi akan ada nilai di sisi Allah. Nilai di sisi Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala redha dan qabul. Jadi nak beritahu, amal ibadat jangan pandang rendah, walaupun hanya sebut subhanallah saja. Subhanallah itu lebih berharga daripada dunia dan segala isi. Kalau nilai yang dunia tidak dapat dibeli dengan nilai subhanallah. Kalau subhanallah itu boleh dijual, letaklah beberapa harga pun tidak akan dapat ternilai dengan subhanallah yang ada nilai di sisi Allah. Bukan subhanallah saja dia, yang ada nilai di sisi Allah. Maka demikian, ada orang yang beramal sedikit, pahalanya banyak. Ada orang yang beramal banyak, pahalanya sedikit. Dan ada orang yang beramal tidak ada pahala. Maka inilah orang yang rugi serugi-ruginya. Maka kita minta jauh, jangan sampai kita semua ini termasuk di kalangan orang yang rugi di sisi Allah. Maka bila Allah Ta'ala redha dan qabulnya, qabul maknanya terima, maka baru amal ibadatnya ada nilai, baru ada nilai, baru ada pandangan daripada Allah. Dan jika tiada, dia letak situ jika tiada. Dalam kitab ini dia kata kalau tidak ada redha dan qabul, maknanya tidak ada nilai. Wa illa bala. Jika tidak ada, yakni tidak ada redha, tidak ada qabul, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Maka saja orang yang sembahyang itu saja. Orang yang ibadat itu begitu saja. Maka engkau lihat, adakah orang yang mengambil upah kerja yang ia bekerja sepanjang-panjang harinya dengan upah 2 dirham? Tidakkah kita melihat, katanya tidakkah kamu melihat orang yang bekerja, dia mengambil upah tadi, kadang-kadang dia mengambil upah sepanjang hari, hanya diberi 2 dirham saja. Maknanya daripada pagi sampai petang, setengahnya dapat ke malam. Pagi itu betul-betul pagi, ada setengahnya maknanya siang malam bekerja. Lalu dikatakan dengan diberi upah 2 dirham sahaja, dengan nilaian daripada pagi sampai ke petang hanya 2 dirham saja. Kadang-kadang maknanya orang sampai tidak ada masa, dengan anak isteri pun tidak ada masa, dengan tu hidup dengan pekerjaan dia sahaja, hidup dengan pekerjaan sahaja, dan
dan dinilai setiap jam dia berapa-berapa. Itu nilaian manusia. Nilaian manusia kalau dapatlah dengan nilaian kerja tadi dapat duit, habis begitu saja belanja-belanja. Lepas daripada itu kena cari balik, kalau tak ada pula. Maka demikianlah manusia menilai kerja manusia yang lain, tapi tidak sama dengan nilaian Allah. Dan juga dikatakan di sini untuk umpamanya orang yang bekerja mengambil upah kerja sepanjang-panjang harinya dengan upah 2 dirham, dan engkau lihat akan orang yang mengawal-ngawal ia. Mengawal-ngawal ni umpama dia menjadi haris. Haris ini orang yang menjaga ataupun pengawal. Pengawal, dia menjaga tadi semalam-malam dan siang, kadang-kadang siang malam. Tanya ada seorang tu, dia kata saya kena jaga 24 jam. Bagian siang dah dia, lepas tu bagian malam pun dia. Sebab kawan dia cuti. Jadi bagian siang tu 12 jam dia lah. Bagian malam tu kawan dia cuti. Maka dia ambil juga. Jadi 24 jam. Bayangkanlah kalau orang beribadat 24 jam. Ali Zainal Abidin, dia sembahyang dalam satu hari tak banyak mana, 1000 rakaat. 1000 rakaat satu hari. Tak banyak mana tu banyak lah. 1000 rakaat. Kadang-kadang dibuatnya 500 di siang hari, 500 di malam hari. Dia boleh buat siang malam. Kenapa boleh dengan masa yang panjang begitu? Dia, Allah Ta'ala akan memberi keberkatan masa. Sebab itu disebut di akhir zaman manusia akan rasa masa pendek. Berkata Al-Imam Al-Karmani mengatakan bahawa masa pendek itu bukan masa itu pendek. Masa pendek itu ialah ditarik keberkatan kerana disibukkan urusan dunia. Bila disibukkan urusan dunia, maka ditarik keberkatan, maka jadilah masa itu pendek. Tapi kalau orang itu dia menggunakan masa dengan urusan akhirat, maka Allah Ta'ala panjangkan pula. Maka boleh dia jadi panjang masa dia sampai boleh. Dan kita hari ini dia jadi masa pendek adalah disebabkan banyak benda yang kita nak buat jadi tak nak buat. Kita niat ni, maknanya lepas siap-siap ni, maknanya nak baca Quran lah. Belajar cuti ni, molek ni, tak ada orang ni nak baca Quran. Waktu pagi biasa kita tengok budak-budak kosong-kosong. Siap-siap orang tu tak telefon. Atau telefon mari kereta depan mu. Pimpin keluar. Mari ustaz pergi jalan. Hari pada pukul 10 sampai pukul 1. Pergi jalan. Teman dia begini-gini. Maknanya. Akhirnya balik rumah terfikir. Pagi tadi niat nak baca Quran. Dan lagi. Maknanya ada lagi baru pukul 12.45, 12.50. Bacalah sekejap. Baca sekejap, 2 tidur. Kejuk-kejuk pukul 2.30. Zuhur pula terlepas. Dah lah Quran tadi terlepas. Terlepas 2.30 pula. 2.30 baru sibuk nak makan pula, pukul 4 ambil anak sekolah. Fikir-fikir malam pun bola. Bukan bola. Satu muka satu dah. Kalau kita fikir daripada pukul 10 pagi atau pukul 9 kita siap-siap lepas anak kalau sampai pukul 1 tu kalau baca tak berhenti memang banyak. Itu hari tu keesokan pula buka Facebook pula. Dah molek pukul 10 sampai pukul 1 boleh buka. Lama pula rasa. Kenapa macam tu jadi? Ini nak beritahu kadang-kadang hati kita lalai. Jadi bila-bila kita fikir, mana ni masa saya kat ni? Kita pun cadang sebelum bulan Ramadan nak khatam kitab ni, nak khatam Quran ni, tak baca ni. 3 bulan nak khatam baca. Kesibukan berlaku di mana ni. Ini dibimbangi kerana apa? Kerana akan ditarik keberkatan. Maka Ali Zainal Abidin, dia ini melakukan sembahyang 1000 rakaat satu hari satu malam. Kadang-kadang malam saja mencecok 1000 rakaat. Melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa maka adalah tempat upah bagi sebulan
Bekerja sepanjang-panjang harinya dengan upah 2 dirham. Dan engkau lihat akan orang yang mengawal-ngawal ia semalam-malam dan siang. Dan kamu tengok orang yang mengawal, iaitu kerja jaga, umpamanya pengawal tadi, siang dan malam, maka adalah dapat upah daripada sebulan beberapa dirham yang berbilang. Maknanya yang boleh dikira sedikit sajalah. Betul, ada orang kadang-kadang je lah berjaga siang malam berjaga, dapat sedikit saja, 1,000 pun tidak sampai. Tapi ada orang yang duduk, maknanya sekejap saja. Ada seorang itu dia kata, saya punya gaji paling tinggi saya pernah dapat 25,000 sebulan. Maknanya paling tinggi. Tapi berhenti. Sebab apa berhenti? Sebab satu ketika dia nak sembahyang, bos dia kata jangan sembahyang, kena buat kerja. Lepas tu dia kata minta juga nak sembahyang, bos dia tak bagi. Akhirnya bos dia ukur, kalau mau sembahyang tu buang kerja. Kata bos dia kata jangan buang kerja, biar saya berhenti sendiri. Dia pun turun naik, tulis surat lalu dia hantar surat, dia pun cover, dia pun arah orang kata sediakan helikopter nak tu, masa dia duduk offshore dia kata. Sediakan apa ni, helikopter dia terus nak balik. Balik ya, mana tak ada lah. Saya cover ke dia, tak apa kalau kita tinggal ni kan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala ganti lah, jangan bimbang. Sampai sekarang tak dapat lagi lah gaji macam hari tu. Tetapi dia sudah ada masa nak belajar agama, sudah boleh tuku ibadat. Hak duduk dulu sembahyang pun tak tahu balik. Saya beritahu kepada dia 2 rakaat sembahyang lebih afdal daripada 1 juta. 1 juta ke 1 juta ke lebih afdal 2 rakaat sembahyang. Maka begitulah. Nilai yang manusia ni dia akan nilai. Kadang-kadang memang ada orang yang kerja siang malam itu hanya dapat beberapa dirham sahaja. Maka apabila ia palingkan pekerjaan itu kepada Allah, maka dia palingkan balik masa tadi kepada Allah. Cuba fikir, masa yang kepada Allah Ta'ala dipalingkan dan ia puasa bagi Allah Ta'ala. Umpama dia puasa 1 hari, jadi hari itu dia kerja 1 hari. 1 hari yang dia kerja itu dalam keadaan dia tidak berpuasa daripada pagi sampai petang. Cuba dia kerja dalam keadaan dia berpuasa. Kalau orang kerja pejabat rasa tidak ada masalah. Yang ada masalah macam kerja waktu tu, kerja akak, kerja buat binaan, buat bangunan tu memang bukan dia buat kerja. Kita tengok dia buat kerja, kita letih. Kita tengok akak semi akak patut kita dah. Dia lebih-lebih lagi. Maknanya jadi nak beritahu bahawa dipalingkan kata pengarang kitab kita. Umpama kamu berpuasa, mulai ada kita dulu bekerja juga duk pejabat dah, tiba-tiba kita datang dalam keadaan bekerja itu dalam keadaan ibadat. Mana dalam keadaan ibadat, umpama puasa. Palingkan pekerjaan itu kepada Allah dan ia puasa bagi Allah Ta'ala 1 hari, maka dapat upahnya tiada kira-kiranya. Maka dapat pahala tak ada terkira. Pahala puasa ni tidak ada kiraan, terlalu banyak. Kerana puasa diperlukan kesabaran. Maka Allah Ta'ala sebut nanti orang yang sabarkan demi pahala yang begitu banyak. Maknanya kerja macam biasa saja, hanya letih sikit nak puasa. Itu kalau boleh puasa. Kalau tak boleh puasa, sebenarnya boleh pegang tasbih zikir boleh. Tapi oleh kerana kita bergerak nak berzikir ni, payah nak berzikir sebab kita tak latih. Saya pun kata gitu, saya pun tak latih juga. Maknanya kalau saya sendiri pun pegang tasbih kerat sampai jatuh. Maknanya mari mengatur, biarlah mengatur tepeng lagi. Rasa-rasanya sampai sekarang tak rasa sedap lagi, tak rasa jelera lagi dengan zikir. Tapi tak apalah, tapi kalau orang tu boleh berzikir, dia jadi berzikir. Bayangkanlah, saya jumpa orang tu, dia kata sekejap je Ustaz, 50,000, 60,000 berzikir sekejap je. Ini yang sudah biasa lah, tapi dia ahli tarikat lah. Dia kata sekejap saja. Kalau tak zikir tak boleh. Jadi boleh maknanya. Jadi dalam boleh buat kerja apa-apa. Bawa kenderaan pun boleh, maknanya dalam keadaan berzikir. Ini yang disuruh oleh ulama palingkan. Bukan bermakna saya nak buat ibadat macam mana Ustaz, saya ada kerja, saya kena berhenti kerja. Bukan begitu. Hanya dipalingkan juga. Ada seorang bertanya, muslimin kita lah, dia selalu ikut jamaah kita. Satu hari dia tunggu, dia kata saya nak tanya satu soalan. Saya jadi muskil.
Jadi saya selalu masuk kerja di pejabat, dia tu masuk kerja di pejabat. Hanya saya ini ada, saya cuba beramal lah, mana cuba sembahyang sunat duha. Jadi satu hari dia tu bos dia ni marah dia. Jadi bila kata marah, saya tanya bos tu orang Islam ke tidak? Dia kata Islam. Marah, hanya bos dia kata muniki macam tu ditulang lah maknanya. Saya pun kata begini, kalau untuk nak sembahyang 2 rakaat itu boleh. Kalau kita timbul masalah, biasanya masa pukul 10 dia orang kerja pejabat, waktu rehat makan. Lalu dia kata, saya ustaz waktu rehat makan lah. Saya gitu, saya tak turun makan. Maknanya biasanya dia sarapan pagi dia makan berat dalam dia sebab dia niat dah pukul 10 tu lah. Saya kata kalau dalam waktu rehat kita sembahyang tak ada masalah. Tapi kalau kita sembahyang sunat duha 8 rakaat, kita buat banyak-banyak sampai terganggu kerja, memang tak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kata nak sembahyang, ambil waktu rehat saja. Dia tu waktu rehat boleh marah, macam tak boleh kita sembahyang. Tak boleh kita sembahyang saja. Kita tak boleh begitu. Maknanya kita boleh teruskan. Kita beritahu pada dia bahawa yang kita sembahyang itu waktu rehat kita. Dia tidak ada hak nak marah kita. Tapi kalau dah tahu macam tu, kalau waktu yang bukan waktu rehat, jangan sembahyang sunat duha, tunaikan tugas kita. Lalu dia kata ada juga, kadang-kadang bukan waktu makan saya pergi sembahyang. Pukul 10 untuk hari tu. Tapi saya berpegang begini. Dia kata dia kerja pejabat, jadi bukan kerja-kerja yang tu. Jadi bila dia buat kerja dia, tugas-tugasan dia sudah selesai, maka dia itulah, dia pergilah sembahyang. Bila di sini betul tindakan dia, kalau tidak dia duduk saja, lalu takut cakap sembang-sembang yang tu, baik dia sembahyang. Hanya kalau menimbulkan fitnah seumpama macam itu, jadi perbalahan. Sembahyang sunat itu sunat, sembahyang sunat duha itu sunat. Kalau mana bermasam muka ini membawa kepada haram, maka biarlah atas dasar itu kita tinggal yang sunat, kita utama jaga yang wajib pun, jangan jadi baladab. Jadi ambil masa rehat itulah sembahyang. Itu baguslah. Yang jenis bagus nak mikir ke ibadat. Fikir kepada ibadat. Lalu dikatakan bahawa umpama dia puasa, maka dalam satu hari dapat upahnya tiada terkira-kira. Maka puasa ini pahalanya besar. Sebab kalau kita sembahyang sunat, masa sembahyang sunat tu dah kita dapat pahala. Habis kita beri salam, semua baca doa, lepas tu kita pun keluar balik, habis bagian sembahyang sunat itu. Tapi kalau kita berpuasa, maka sepanjang hari itu pahala itu tak putus-putus. Tidak putus-putus. Kenapa? Kerana kita duduk dalam ibadat kepada Allah. Maka pahala begitu banyak bagi orang yang berpuasa sebenarnya, kalau orang itu rajin berpuasa. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka dikatakan bahawa sesungguhnya sempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tiada hisab. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi pahala kepada orang yang sabar. Sabar di situ ada 3. Yang pertama, sabar di atas melakukan ibadat. Kalau orang itu benar-benar sabar, maknanya dengan apa yang Allah Ta'ala uji kepada dia, maka sabar dengan umpama orang yang sabar dengan mengerjakan ibadat. Kerja ibadat pun kena sabar juga. Sabar dalam ibadat ini ialah istiqamah. Mana sentiasa duduk dalam kebaikan. Bukannya senang nak istiqamah. Ramai mana orang nak kekal sembahyang sunat duha, kuat-kuat kekal kadang-kadang 2 bulan. Itu pun campur merujuk sikit. Mana dah 2 bulan banyaknya aku sembahyang sunat. Sunat duha ni banyak. Mari rujuk pula. Maka kadang-kadang terputus pula. Jadi istiqamah. Sebab tu istiqamah itu kita kena kesabaran. Maka kesusahan dalam ketaatan dia panggil. Yang kedua, menanggung bala. Bala ini mana ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala timpa ujian. Dan yang ketiga, menanggung takdir.
yang tidak disangka-sangka. Banyaklah kadang-kadang kehilangan orang yang kita kasihi tanpa kita sangka-sangka. Maka itu juga kena sabar. Ataupun kehilangan harta benda, kehilangan harta benda seperti kecurian rumah kita, kebakaran kenderaan kita rosak, hilang dan sebagainya. Itu juga kena sabar. Maka dikatakan sabar ini Allah Ta'ala akan memberi pahala tanpa hisab. Maka dikatakan bahawa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang-orang yang melakukan ketaatan ini akan ditimbang dengan amalan dia, ditimbang amalan dia, kecuali orang yang sabar tidak ditimbang. Kenapa? Kerana banyak pahala, maka tak payah timbang. Tidak payah timbang disebabkan pahala yang Allah Ta'ala beri tadi begitu banyak, ia sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia. Lalu dikatakan di sini orang yang sabar ini akan diberi pahala tanpa hisab. Mengejek. Sesungguhnya sempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tiada hisab. Dan pada khabar pula, yakni pada hadis pula, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis bukan Quran, walaupun disebut Allah Ta'ala berfirman, lalu dikatakan bahawa adabtu lil ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi segala hamba-Ku yang salihin, kata Allah, aku sediakan kepada hamba aku yang saleh, yang melakukan amal saleh, barang yang tiada dilihat oleh mata. Maknanya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata tidak dapat gambarkan. Ada benda yang Allah Ta'ala sediakan dan tiada didengar oleh telinganya. Telinga pun tidak pernah didengarkan. Dan tiada terlintas atas hati manusia, dan manusia tak pernah terfikir, tak pernah terlintas. Allah Ta'ala sediakan, yakni syurga. Dalam syurga tidak ada barang yang kita rasa terlintas mata atas muka dunia. Kalau ada terlintas pun tak akan sama. Lalu ditimbul persoalan, adakah sesuatu yang ada di atas muka dunia ini ada dekat negeri akhirat? Ia ada. Maknanya umpama kuda. Maka kuda ada di atas muka dunia, maka kuda ada di negeri akhirat. Tapi kuda macam mana? Kuda dia tak sama. Dikatakan kuda itu ada sayap. Kuda atas muka bumi mana ada sayap. Kemudian kuda tadi, sekali dia tebarkan sayapnya, sayup mata memandang. Dan dikatakan buah, ada buah. Kalau kita makan atas muka bumi ini, ada buah anggur, maka ada buah anggur dekat negeri akhirat. Tapi anggurnya tak sama. Tapi jangan tanyalah besar mana, wallahu a'lam. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Beriman saja tak cukup, kerana ramai orang beriman pun tak masuk syurga, kecuali dengan beramal dengan amal yang soleh bagi mereka syurga, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir itu, sungai itu boleh minum. Dan sungai itu air dia warna apa? Ada air itu warna putih. Air itu lebih putih lagi daripada susu. Maka dia ada air itu, air arak ada, air susu pun ada. Nanti air apa dia ada? Lebih manis daripada madu maknanya. Tapi tak boleh nak gambarkan betapa hebatnya syurga. Lalu ada seorang itu, dia boleh masuk syurga. Dia boleh masuk syurga ni, syurga yang kira dia last dah boleh masuk, kemudian dah boleh masuk. Lalulah gembiralah dia boleh masuk syurga. Maka orang yang boleh masuk syurga ni rasa sangat-sangat gembira. Alhamdulillah. Moga-moga kita dikumpulkan dalam syurga. Jadi nak beritahu boleh masuk syurga, maka Allah Ta'ala bentangkan segala nikmat syurga. Maka bila dibentangkan segala nikmat syurga, dia merasa amat kagum, hebat. Dan ketika itu dia pun bertanya, mana dia bahagian saya?
Maka Allah Ta'ala tanya, kamu ingat ni bahagian siapa? Maka dia kata, saya ingat ini bahagian Nabi-Nabi. Allah Ta'ala kata, ni bahagianmu. Bahasa Terengganu kita ni kau makan ni. Maknanya dia ditunjuk yang tu, lalu dibuka lagi hijab yang lain, maka terkejutlah dia. Marilah, kalau lah hak kedia sekali, hak bawah sekali macam ni, hak atas lagi lebih-lebih lagi. Dan ingat, nikmat syurga yang paling besar adalah nikmat melihat zat Allah. Tidak ada nikmat yang paling besar, nikmat melihat zat Allah. Walaupun dalam syurga ada bidadari, orang lelaki, orang perempuan saya tak tahu. Kemudian adanya apa ni, ada punya makanan, macam-macam kenikmatan. Tetapi nikmat yang besar adalah yang pertama melihat zat Allah, yang kedua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa tiada dilihat oleh matanya, tak pernah dilihat oleh mata, dan tiada didengar oleh telinganya, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kalau ada bunyi-bunyian kenikmatan yang datang ke dunia ini, tidak sama dengan di negeri akhirat. Dan tiada terlintas atas hati manusia, dan tidak pernah terlintas, tak pernah terfikir dalam hati manusia nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Jadi kalau dia dapat nikmat dalam syurga, atas muka dunia dahulu dia tak pernah terfikir macam mana. Hanya Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beriman dengan amal yang soleh. Sebab itu para sahabat dahulu, mereka sangat tinggalkan segala nikmat dunia. Lalu dikatakan bahawa kerana apa? Kerana ingin mengecap nikmat akhirat. Ada juga sahabat pergi rumah Nabi, tengok Nabi tidur, beri salam tak jawab, beri salam tak jawab, beri salam yang ketiga tak jawab, dia pulang. Maka di sini menjadi hukum, kalau beri salam rumah orang 3 kali sudah, 3 kali balik. 3 kali balik. Jangan depan 3 kali, tepi tikat biliknya 3 kali. Lepas tu dekat bahagian dapur 3 kali, bila air pun 3 kali. 3 kali saja. Jadi nak beritahu bahawa balik. Bila balik, Nabi panggil. Nabi panggil balik. Bila Nabi panggil balik, pun datang. Jadi sahabat ni sebut salah sebab ganggu Nabi. Nabi tengah tidur. Nabi beritahu, aku ini tidur mata, hati tak tidur. Sehingga kan ulama kata Nabi tidur tak batal wudu. Nabi tidur tidak batal wudu. Pak Nabi ni ada istimewa. Nabi ni istimewa ada. Sehingga kan ulama mengatakan bahawa kalau seorang lelaki itu merujuk isterinya di bulan Ramadan makruh. Tapi Nabi ada. Jadi jangan ambil dari Nabi. Kerana Nabi, Aisyah kata, siapakah yang boleh menahan nafsunya umpama Nabi? Mana ada. Maknanya dan Allah Ta'ala beri Nabi kahwin lebih daripada 4. Ini istimewa Nabi. Kalau nak ambil istimewa tu boleh ambil tahajud wajib bagi Nabi. Maknanya tahajud itu wajib bagi Nabi. Itu hak berat. Jadi dalam keadaan macam itu, panggillah sahabat pun datang. Bila sahabat datang tengok Nabi bangun daripada tidur, Nabi tidur di atas tikar. Masa itu Nabi sudah menjadi pemimpin kota Madinah, bukan duduk di Mekah. Peristiwa ini berlaku di Madinah. Jadi sahabat Nabi tengok, Allah kesiannya Nabi duduk. Jadi kadang-kadang pakaian Nabi memakai pakaian umpama ihram. Memakai umpama ihram. Jadi kadang-kadang ada sedikit nampak bekas. Maknanya nampak bekas-bekas kesan Nabi baring di atas tikar tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar tengok, datang Sayyidina Umar, bagi salam Sayyidina Umar, Nabi pun masuk. Bila Sayyidina Umar tengok ada bekas-bekas ni, maka menangis sahabat Nabi. Lalu dia bandingkan Raja Rom dan Raja Kaisar ni duduk dalam keadaan mewah hebat.
kamu duduk dalam keadaan macam ni saja, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, bagi mereka itu nikmat dunia, biar mereka ambil. Cukuplah kita mengambil nikmat akhirat. Nikmat akhirat tidak dapat dibanding. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW ketika Nabi beritahu pada Aisyah nak pakai katil baru. Bukan katil sebenarnya, dia macam ke tempat tidur lah. Tempat tidur saja. Sebab nanti dia membayangkan ada katil semua. Orang bagi pada Nabi yang dikatakan kain tebal yang sedap ditidur dan mahal harganya. Jadi Nabi suruh Aisyah pulang balik ataupun hantar. Kalau Nabi tidak mahu, maka Aisyah rasa keberatan. Akhirnya Nabi kata, saya ini, kata Rasulullah, kalau saya inginkan emas itu, bukit itu menjadi emas, boleh. Maknanya kalau Nabi nak macam ni, tak perlu suruh orang bayar tak. Tapi Nabi memilih jalan macam tu. Pernah juga malaikat datang kepada Nabi, tahu, hai Muhammad, kalau kamu ingin bukit itu jadi emas, nescaya Tuhan akan makbul. Sebab Allah Ta'ala suruh tanya pada malaikat Jibril, cuba tanya Muhammad, nak tak kata emas ni? Sebaik dia tanya Nabi, tanya kita. Nak ke tak? Lalu dikatakan bukit tadi, Nabi tidak mahu. Bahkan Nabi pilih, biar dia ini kadang-kadang satu hari kenyang, 2 hari lapar. Sehingga kan kata Aisyah, Nabi tidak pernah kenyang perutnya 3 hari berturut-turut. Biasa dalam keadaan lapar maknanya. Tapi orang-orang yang saleh, yang banyak mujahadah, maknanya Allah Ta'ala sediakan dekat negeri akhirat itu lebih daripada segala-galanya yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka inilah satu hari kamu yang ada harganya 2 dirham. Kadang-kadang satu hari kerja harga 2 dirham. Orang kerja hari ini, maknanya ada orang kerja macam siang malam letih. Orang yang kerja ni berat, kita tengok dia kerja, yang angkat baka semua, kadang-kadang hanya RM60 sehari, RM70 sehari, daripada pagi sampai ke petang. Kuliah maghrib pun tak nak pergi lah, mengantuk, letih, alam pun letih. Lebih bagus mencari rezeki yang halal. Tapi ada orang duduk dalam bilik aircon saja. Bilik aircon sejuk, batu-batu. Jadi nak beritahu, kerjanya kamu ambil pen sain je. Baca projek dulu. Masa tak tahu nak dulu lagi, panggil mesyuarat. Bincang, dia buat keputusan, gitu saja. Lepas tu nak pergi mana-mana, dia tak masuk riak. Orang betul-betul dia duduk belakang. Di jalan mana-mana. Orang ni boleh sikit saja, penuh berjeruk maknanya. Tu maknanya dalam keadaan bersih pakai aircon semua tu, tapi orang ni yang gaji mahal. Ni layak manusia begitu. Maknanya kedudukan. Tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala beri satu-satu amalan tadi, yang mana bila seorang tadi beramal, amal ibadat tadi yang betul-betul diserahkan kepada Allah dengan nilai yang tidak ada bandingannya. Lalu dikatakan bahawa dengan harga 2 dirham sahaja, serta engkau tanggungkan penat yang besar, kadang-kadang tanggung penat yang besar, letih dan sebagainya. Sebab tu isteri-isteri kadang-kadang kalau tengok suami kerja kuat, jangan menyusahkan mereka. Bimbang dekat-dekat nak raya ni, jaga aku dulu. Bila nak tukar lasik, bila nak tukar, bahasalah kawan tu butang lah, jangan gitu, jangan. Sabar saja, apa yang ada cukup, syukur saja. Lasik hak ada, hak comel dah, hak ijaz tu comel dah, tak payah tukar-tukar lah. Maknanya, maka jadilah baginya harga. Bagus suka. Maka jadilah baginya harga ini dengan ditakhirkan makan. Maka dengan ibadat puasa ditukar. Kita melakukan amal ibadat ini, puasa ni bukan apa, kita lewatkan makan je. Biasanya pukul 9 pagi kita sudah makan, kadang-kadang 7 pagi kita makan. Ada orang memang 6.30 makan dah. Mayang subuh pun dia ada kedai. Tuan kedai tengah panah air, dia duduk tempat.
Kuih dah habis kita dapat. Kan begitu dah. Jadi nak beritahu hanya kita akhirkan. Biasa pukul 7 pagi. Dah makan 7 petang malam maknanya. Maka dia akhirkan makan pagi dan makan petang. Hanya ditukarkan saja. Menjadikan ibadat daripada pagi kepada makan petang. Zaman Nabi dahulu ketika turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala turun ayat ni nak suruh puasa dah, wajib puasa. Dulu sebelum pada tu siapa nak puasa, tanpa puasa tak tahu. Kena wajib puasa pula masa tu, pekat awal turun wajib tu, dia berpuasa bermula pada isyak sampai maghrib esokan. Ini zaman sahabat Nabi. Panjang masa puasa. Kalau macam tu ramai guru. Pandai puasa. Jadi lepas isyak, mana masuk isyak tu sampai maghrib, antara maghrib dengan isyak aja, itulah waktu dia berbuka. Maka itulah berbuka, itulah sahur. Kemudian ada syarat dia. Syarat dia antara maghrib dengan isyak, dia tak boleh tidur. Kalau dia tidur, dia terkejut daripada tidur, isyak itu tak masuk lagi, dia sudah tak boleh makan. Kalau dia makan sikit, lepas tu dia tidur, dia pun terkejut. Pukul 8 subuh, 8.30 isyak, ada 15 minit tak boleh makan. Jadi itulah puasa yang awal-awal. Maka sahabat Nabi puasa begitu. Jadi berlaku ada seorang sahabat, dia kerja kuat. Kerja kuat di tengah padang, lepas tu tengah panas, dia kerja kuat. Jadi bila dia kerja kuat, nak balik buka puasa pula tu, nak tunggu tu bukan waktu maghrib. Kenapa ni? Bukan waktu subuh mula, malam tu sudah mula dah. Jadi dalam keadaan macam tu dia bekerja, akhirnya dia dalam keadaan keletihan. Masa nak buka puasa, dia tanya isteri dia, makan apa awak siap-siap ni? Nak buka puasa. Isteri dia kata nanti saya sediakan. Kamu tunggulah, rehat tu. Dia pun pergi je, dia pergi. Masa ketika isteri dia pergi cari makanan nak sediakan, dia berehat, dia tidur. Masa tu tak masuk maghrib lagi. Kalau tak masuk maghrib, tidur dia tak apa lagi. Jangan maghrib tu dia tidur. Dia punya syarat dia macam tu. Maka dia tidur. Tidur dia, isteri dia tak sedar. Dia pun sediakan makanan, tengok suami dia tidur. Dia pun kejutkan suami dia. Dia kata saya sediakan makanan, nak suruh awak buka puasa, tiba-tiba awak tidur. Maka awak tak boleh buka puasa lah. Ni syarat dia begitu. Awal dahulu tak boleh buka puasa. Maka isteri dia lah makan. Maka dia sambung puasa. Bermakna dia berpuasa berapa hari? 2 hari. Puasa 2 hari. Kalau macam kita pakai tidur, so mungkin boleh sehari. Tapi dia bekerja esok, bekerja lagi. Bila dia bekerja esok, kemudian dia jatuh pingsan. Bila jatuh pingsan, sahabat beritahu pada Nabi, Nabi pergi tengok sahabat ini. Tengok-tengok dia pingsan. Biasanya puasa tak perlu mudarat pada dia. Sumu tasihu, kamu puasa kamu akan sihat, kata Nabi. Maka Nabi tanya isteri dia, adakah suami kamu ni sakit? Kerana kalau ada sakit, ada orang sakit tak boleh puasa. Betul tak? Sakit tak boleh puasa ni, umpama orang yang betul-betul sakit gastrik. Kaki bulan puasa ramai kabur sakit gastrik. Yang sakit gastrik betul-betul dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa mudarat dia, maka jangan puasa lagi. Maka kena macam mana? Dia kena bayar fidyah. 1 hari 1 cukup. Dan yang seterusnya orang yang tak boleh puasa ni seperti orang yang sudah tua, seperti umur 80 ke 90, yang memang dia tak larat puasa. Yang dia sudah tidak larat lagi puasa, maka dia jangan puasa. Jadi cucu-cucu kena faham, ni tok nak makan ni tak bagi. Tak baik ke? Maknanya malu ke budak dari 2-3 puasa. Budak tu umur 8 tahun, 9 tahun tak apa lagi. Tok dia dah umur 90 tahun dah. Dia dah pergi juga. Dia kata dekat-dekat dah tua ni tak puasa kan, nak tanggung dosa pula. Padahal boleh makan bagi dia dan dia kena bayar fidyah.
Ini nak beritahu bahawa orang yang berpuasa. Satu lagi saya nak ambil sedikit mengenai orang perempuan yang dia dua keadaan. Satu menyusu, satu hamil. Kadang-kadang dia buka puasa. Kalau yang menyusu dia buka puasa. Sebab apa dia buka puasa? Sebab siapkan anak dia. Maka kalau dia siapkan anak dia, dia kena qada puasa dan kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah dua. Orang yang hamil, yang nak melahirkan anak, dia kena puasa. Lalu tiba-tiba dia tak berpuasa. Tanya sebab apa tak puasa? Dia kata dia takut anak dalam kandungan dia. Dia bimbang anak dalam kandungan. Maka dia kena qada puasa, kena bayar fidyah. Tapi kalau dia menyusu, tanya dia sebab apa buka puasa? Dia kata saya rasa letih sangat, rasa dahaga sangat. Maknanya, dan untuk anak tak ada masalah. Tapi saya rasa, dia menyusul saya rasa dahaga atas diri saya. Maka atas diri dia saja dia kena qada saja. Tak perlu fidyah. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, sahabat Nabi ni, dia ini jatuh pingsan. Nabi tanya isteri dia pun cerita, dia kata kemarin ini sepatutnya dia boleh buka puasa tapi dia tertidur. Jadi dia terkejut saja dalam keadaan macam tu, dia tak boleh buka puasa lah sebab dia dah tidur lah. Syarat dia macam tu. Jadi hari ini dia sambung lagi berpuasa, bermakna dia telah puasa 2 hari 2 malam. Maka Nabi pun fikir boleh jadi dengan sebab keletihan yang amat sangat dia jatuh pingsan. Dan awak macam mana? Nabi boleh kecekkan masa tak? Tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, dipadukan ke atas kamu berpuasa. Siapa padu? Allah, bukan Nabi Muhammad. Lama tak lama akhirnya turun ayat, kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytil aswadi minal fajr, khaytil abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi nak beritahu, makan dan minumlah kamu sehingga nyata bagi kamu khaytil abyad. Khaytil abyad ni nyata bagi kamu benang putih hingga kepada benang hitam. Tiba-tiba turun ayat, makan dan minumlah kamu sehingga nyata benang putih itu, yang nyata benang putih bertukar jadi benang hitam. Sahabat Nabi tak faham, dia ambil benang, beli mesin. Dia ambil benang, dia simpan benang putih itu, tunggu jadi hitam. Dah bila nak tunggu jadi hitam? Tunggu tak bertukar jadi hitam. Lalu dia tanya Nabi, apa maksud dia benang putih kepada benang hitam? Kena putih awal aku saya ingat. Jadi benang putih kepada benang hitam. Dia tanya Nabi, apakah maksud benang putih kepada benang hitam? Yang dimaksudkan benang putih yang dimaksudkan benang putih itu adalah waktu fajar. Jadi waktu fajar kan cerah, jadi benang itu nampak putih. Kemudian yang dimaksudkan waktu benang hitam itu adalah waktu tergelam matahari. Jadi benang putih kita letak di dalam pagi-pagi, maknanya nampak putih lah. Bila waktu malam, benang tadi akan nampak hitam. Bukan benang tuan hitam, benang tu putih, tapi nampak hitam. Itu maksudnya. Maka bila turun ayat ini, maka berpuasalah kita daripada subuh sampai kepada waktu maghrib, terbenam matahari. Maknanya maka ditakhirkan makan pagi-pagi dan makan petang-petang. Hanya puasa ni kita lewatkan daripada pagi, makan pagi kepada makan petang. Dan kita ni disuruh berpuasa untuk menghasilkan takwa kepada Allah. Bagaimana puasa hasil takwa kepada Allah? Kerana kita berpuasa ni sedar tidak sedar, kita lawan hawa nafsu kita. Sesiapa yang melawan hawa nafsunya, maka Allah Ta'ala akan beri kekuatan iman. Jangan kata dengan puasa kita jadi lemah. Tidak. Sebenarnya dengan puasa menyebabkan
kita jadi kuat. Bila kita kuat itu dari segi rohani. Jadi mudah kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka beruntung bagi orang yang biasa dengan berpuasa. Maka bila dia berpuasa, Allah Ta'ala akan beri pahala start daripada puasa sampai dia berbuka. Apatah lagi kalau puasa dia tu puasa yang berkualiti, maknanya dijaga betul-betul. Kalau nak untung lebih lagi, kita ajak orang buka puasa, lagi untung lebih. Kalau orang tu ada 100 orang, kita ajak buka puasa 100 orang, kita akan dapat pahala 100 orang. 100 orang pahala puasa yang penuh. Walaupun orang yang datang kita buka puasa yang 100 orang tu, dia puasa dia pun tak penuh. Seperti dia orang tetamu kita tu, dia tak jaga mata, lidah, tangan, kaki ataupun dah seumpama, tapi kita akan dapat pahala lebih dengan kita berpuasa tadi. Dan jikalau berjaga satu malam, berdiri sembahyang, kalau jaga pula, jadi jaga tu kalau dia berjaga, maknanya jaga daripada pagi sampai ke petang, daripada malam sampai ke pagi, berdiri satu malam, berdiri sembahyang bagi Allah Ta'ala, nascaya berlaku baginya daripada pahala, banyak pahala. Jaga ni kalau dia kena molek-molek, maknanya nak tunggu pagi tu tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, jadi duduk saja. Jadi dengan duduk saja tu akhir sekali dia bangun sembahyang malam. Bangun boleh. Ada seorang hamba, ketika mana dia dijual hamba, ada orang nak beli dia. Dia beritahu, kalau nak beli saya minta je. Izinkan saya satu masa. Satu masa. Kalau di siang hari, kamu suruhlah apa saja yang kamu nak suruh. Suruh saja apa saja. Tapi mintalah malam hari jangan suruh benda lah. Malam hari ni biar saya. Maka tuan dia setuju. Pasal dia lepas dia beli tu, dia minta pada tuan dia. Siang hari suruhlah, malam jangan. Kemudian dia minta kepada tuan dia, tolong sediakan satu pondok buruh. Pondok saja, pondok kecil. Untuk dia malam-malam nak duduk situ. Jadi biasanya kadang-kadang duduk sekali dengan dalam rumah tuan dia, tapi nak duduk keluar, duduk satu pondok. Jadi tuan dia pun sediakan. Dan tuan dia memang tak cara suruh malam. Siang tuan dia suruh apa saja dia akan buat. Jadi satu hari ni, tuan dia mari fikir, nak tengok apa hamba dia buat ni. Maka dia pun intai, pergilah dekat pondok. Bila dia pergi dekat pondok, dia tengok pondok tu bercahaya. Padahal lampu tak ada. Pondok tu tak ada, minta pepohonan TMB tak ada. Jadi nak beritahu, tak ada lampu pun, tapi nampak dalam tu bercahaya macam ada pelita. Dia pun pergi tengok, rupanya dia punya hamba tu dia beribadat pada Allah. Lepas daripada dia beribadat pada Allah, lalulah dalam keadaan macam tu, dia terdengarlah hamba tadi munajat. Mungkin sudah menjadi bacaan amalan dia. Mula-mula dia minta maaf dengan Allah kerana siang hari tak boleh khidmat. Aku ni jadi hamba, jadi aku tak boleh khidmat pada Allah, jadi minta maaf banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Hanya pada waktu malam saja aku boleh khidmat padamu. Jadi malam saja yang dia boleh semayang, buat ibadah dia. Pagi besok dia kena kerja dengan tu. Jadi dia minta maaf pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri, dia kata beri pada dia, dia akan khidmat sungguh-sungguh. Jadi bila dengar tuan dia tadi, tuan dia balik bincang dengan isteri dia dengan tuan dia fikir, kita bebas dalam merdekakan hamba. Tiba-tiba tuan dia panggil dia, beritahu, sekarang ni aku nak bebaskan kamu. Kamu tidak jadi hamba lagi dan kamu bolehlah beribadat dalam keadaan sesuka kamu. Dia pun terkejut. Macam mana tuan boleh tahu saya? Tuan boleh tahu pada saya? Lalulah dia beritahu bahawa malam tadi saya tengok kamu beribadat. Dan dia dengar hamba tadi ni munajat pada Allah Ta'ala sekian-sekian dia dengar. Maka dengan sebab itu tak dia merdeka. Yang hamba ini dengar macam tu, dia minta maaf, minta ampun pada Allah Ta'ala, dan dia jadi susah hati. Kerana
Ada juga orang yang sudah tahu ibadat dia, yang selama ini dia sembunyi, lalu dia minta pada Allah Ta'ala, maknanya supaya dia terus nak jumpa dengan Allah. Akhirnya dia dimatikan. Kerana apa? Kerana dia, maknanya dia nak dia berkhidmat dengan Allah, hanya dia dan Allah Ta'ala saja tahu. Akhirnya dia minta dia duduk dengan Allah Ta'ala tu, supaya apa? Supaya orang ni tak cerita lagi hadis, dia tak ada pun. Jadi nak beritahu, ini kisah orang yang solat yang menghabiskan masa dengan melakukan ibadat kepada Allah. Orang-orang dahulu, mereka itu habiskan baca Quran kadang-kadang 1 minggu sekali khatam, 2 minggu sekali khatam. Bukan saja di bulan Ramadan. Bulan-bulan Ramadan itu lebih-lebih lagi lah. Mereka menumpukan ibadat. Jadi kita ini, kalau kita tumpukan ibadat, nanti Allah Ta'ala beri masa ibadat tu lama. Banyak masa kita boleh beribadat. Tapi kalau kita banyak tumpu pada dunia, nanti Allah Ta'ala beri masa ibadat kita sikit. Orang yang boleh duduk ibadat, kita kata macam mana dia boleh sembahyang banyak-banyak, macam mana dia boleh baca Quran banyak-banyak sampai khatam sama seminggu sekali, 2 minggu sekali khatam. Ada orang tu, dia tanya, 1 hari berapa kali khatam Ustaz? Kalau soalan gitu, jangan tanya saya. Tanya saya, satu sekali khatam berapa tahun dia tanya gitu. Saya kata saya tak mampu kalau tanya 1 hari berapa kali khatam, tak mampu. Orang-orang dahulu dia memang habiskan masa dengan ibadat. Bila dia habiskan masa dengan ibadat, sehingga ibadat itu merasa nikmat. Jadi nikmat dia dalam melakukan ibadat, nanti Allah Ta'ala akan bagi masa dia panjang dalam beribadat. Itu boleh baca Quran banyak masa, banyak boleh baca Quran. Tapi kalau kita ni dok jadi ahli ibadat, masa ibadat itu pendek. Jadi kena fikirlah kita ni ahli ibadat ke dok lagi. Orang ahli ibadat, dia boleh duduk dalam ibadat, dia boleh duduk lama-lama. Kalau orang yang bukan ahli ibadat, dia duduk dalam alam dia itu, dia boleh duduk lama-lama. Contohnya hari ini, kalau kita kata macam mana dia boleh baca banyaknya Quran sampai seminggu sekali khatam, cuba tanya orang pembaca berita. Maknanya, ataupun orang yang suka baca surat khabar, tiap-tiap hari baca surat khabar banyak. Banyak, kadang-kadang habis uang dia baca. Dengan nombor tonton pun baca tu. Baca habis. Pelek baca. Boleh surat khabar baru tu sebanyak baca ni. Kau satu-satu tengok habis. Tengok habis maknanya boleh baca. Baca tu rasa sekejap saja habis baca. Tapi kalau kita baca Quran rasa berat. Sebab tu disebut la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak akan menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ulama fiqh kata tak boleh nak sentuh kecuali orang yang suci, orang yang ada sembahyang boleh sentuh. Kata ulama tasawuf, kata ulama sufi, Quran tak tersentuh pada hati kecuali orang yang hati dia suci. Jadi hati kita ni tak suci mana, tak bersih mana, baca Quran berat, baca Quran berat. Baca Quran jadi berat. Hati masalahnya hati kita ada penyakit lagi. Dah tahu ada penyakit, maka kita kena cari obat. Kena cari obat, kena banyak-banyak beribadat kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa tetapi jikalau engkau jadikan kerana Allah Ta'ala saat engkau sembahyang di dalamnya 2 rakaat, itu situ kan? 2 rakaat yang ringan keduanya, tetapi satu nafas engkau berkata pada la ilaha illallah. Maknanya dalam nafas yang sentiasa berzikir kepada Allah. Nafas begitu juga. Ada setengah atas lagi. Itu wasir saudara. Dan kalau berjaga 1 malam berdiri sembahyang, kalau berjaga 1 malam tadi dengan berdiri sembahyang sampai ke pagi, bagi Allah Ta'ala, yakni kepada Allah Ta'ala, nascaya berlaku bagimu daripada pahala, nascaya banyaklah dapat pahala.
Kalau malam-malam ni beribadat sampai ke pagi. Jadi saya nak sarankan kalau boleh 10 malam terakhir itu bulan Ramadan tu harap-harap jangan tidur lah. Bukan masa kita tidur. Kalau boleh tukar sikit. Dulu 10 malam terakhir kau banyak tambah buat kuih yang jadi lah. Kuih pun jangan gaduh-gaduh, banyak dah gaduh-gaduh. Jadi ada orang tepuk-tepuk saya, tepuk lah dekat luar banyak-banyak. Maknanya tujuan dia apa? Tujuan dia jangan ganggu. Jangan ganggu maknanya ibadat kita dengan perkara-perkara benda yang macam tu kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Tak orang boleh jamin tahun depan saya ada lagi. Biar tahun ni lockdown tahun depan. Jangan. Teruskan amal ibadat. Sebab kita tak tahu lagi. Kalau kita berlaku sungguh malam tu kita beribadat, kita dapat pahala umpama 83 tahun kita beribadat tanpa henti. Maka dikatakan bahawa jaga sampai kepada pagi malam. Jadi dikatakan bahawa kalau boleh bangun pada waktu malam itu berdiri bagi Allah Ta'ala, nescaya berlaku bagimu daripada pahala barang yang tiada berlaku atas cerita. Apa makna atas cerita itu? Maka Allah Ta'ala akan beri pahala yang banyak, yang tidak dicita-cita, maknanya tidak dapat gambar-gambar, tak tergambar. Ya Allah Ta'ala akan beri pahala orang yang melakukan sembahyang. Jadi sekarang ini kita melakukan amal ibadat. Amal ibadat yang kita lakukan ini Allah Ta'ala tak bagi lagi nilaian. Di sisi Allah, Allah Ta'ala tahu, kita tak tahu lagi. Maka hari ini tempat kita beramal. Bukan kita ambil hasil di negeri akhirat. Nanti dekat negeri akhirat kita dapat hasil. Maka kita akan tengok. Tengok amal kita. Kalau boleh banyak-banyaklah. Jadi yang kita buat di atas muka dunia ni tak tahu lagi sikit ke banyak. Kenapa? Setiap amalan itu ada pembatalan. Orang yang taat itu ada batal dia. Pahala banyak, pembatalannya ujub, takabur, hasad dan sebagainya. Maka ada yang orang dia buat amal ibadat tak dapat apa-apa. Jadi ada orang yang buat amal ibadat sedikit, pahala banyak. Ada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat, maka Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia. Maka demikianlah kita masing-masing bawa amalan masing-masing. Dan dikatakan dalam kitab Tasyabasyul Qulub, lebih kurang 1 juta manusia yang Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka setiap malam, setiap akhir bulan Ramadan. Maknanya tak tahu nama kita naik ke tak naik, tak tahu lagi. Hanya kita kena beribadat sampai ke mati. Sebab tu dia kata awwaluhu rahmat. Awal-awalnya rahmat. Apa makna rahmat? Maknanya amal ibadat kita ni diganda-gandakan pahala. Diganda-gandakan pahala dan Allah Ta'ala beri kasih sayang pada kita. Orang yang buat maksiat bertinggal maksiat. Orang yang malah ibadat boleh rajin buat ibadat. Awsaluhu maghfirah, pertengahannya keampunan daripada Allah. Allah Ta'ala beri ampun. Dan yang akhirnya itu itqum minannar, kebebasan daripada azab di neraka. Jadi sedikit nak beritahu bahawa Imam Ghazali cadang 3 perkara di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak berdoa pada Allah. Doa banyak, sampai 1 hari 300 kali doa. Tapi tak payah angkat tangan, jadi orang tu tak pas angkat tangan. Tunggu orang angkat tangan, tunggu orang doa saja banyakkan. Dia kata sesiapa yang berdoa, maka Allah Ta'ala makbulkan banyak. Yang kedua, sesiapa yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Maka disuruh memperbanyakkan taubat kepada Allah. Maka kita begitulah, kalau boleh bulan Ramadan adalah bulan taubat kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa. Kenapa yang ketiga? Lupa dah saya. Yang 3 yang pertama tadi berdoa. Berdoa akan diterima doanya. Yang kedua, bertaubat akan diterima akan taubatnya.
fastabiqul khairat. Jadi 3 sebenarnya. Maka kalau boleh kita bulan Ramadan ni bulan yang kita perlu banyak bertaubat kepada Allah. Jadi yang ketiga tu saya simpang lah. Ya, kapur minggu depan. Okey, wallahu a'lam, kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.